Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni Khadir antara realiti dan dongengnya karangan Syekh Muhammad Khair Ramadan Yusuf. Jadi kita buku terjemahan lah kita bincang ya. Kita bincang dah tentang komentar perbahasa lah, perbincangan dan komentar tentang pendapat hak kata meninggal dah, nak wafat dah Nabi Khadir, ada kata hidup ahli ni dah, sampai sekarang pun hidup lagi dah. Jadi kita dah bincang dan poin, kita masuk poin ketujuh pula perbincangan. Yang ketujuh, Ibn Taymiyah menyatakan jika Khadir masih hidup di zaman Rasulullah, menjadi kewajipan ke atasnya beriman dengan Rasulullah, datang bertemu dengan Nabi, nak menghadiri peperangan bersama-sama dengan Rasulullah SAW, kerana jihad telah diwajibkan ke atasnya. Dan semua orang yang ada pada masa itu semua jadi wajib dah, tak ada berkecuali. Keluarannya Khadir untuk berjihad bersama sahabat menolong mereka dalam menegakkan agama Allah adalah lebih baik baginya daripada hidup bergaul dengan orang kafir dan berurusan langsung dengan mereka dah. Duk caw orang kafir, orang jahil, orang tok wali, tok sufi gitu je. Tak jumpa dengan Nabi. Bukankah suatu sikap yang ganjil jika Khadir hanya menyembunyikan dirinya daripada dilihat oleh orang Islam sebaik-baik umat, tidak orang kafir? Ya. Majmu' Fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi sikap ganjil Khadir dah. Dia tak boleh buat kisah Nabi Musa. Nabi Musa tu walaupun Rasulullah SAW tak siapa tak Nabi Muhammad SAW ni penghulu segala sayyidun nas, penghulu segala manusia dah. Khadir kata alim setara mana pun tak boleh mengatasi kealiman Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dah mana pun kena jumpa Nabi dah. Kena berjuang bersama Nabi dah. Kena luka bersama Nabi. Tiba-tiba dia duduk main nusu dah ghaib. Kakak jumpa jahil dah. Nabi sendiri tak jumpa dah. Jadi perkara terpelik dah. Komentar, mereka berpendapat Khadir masih hidup telah menolak pendapat Ibn Taymiyah dengan bahawa pandangannya itu tidaklah tepat dan tidak boleh terima. Ini buah terlalu. Alasannya ialah kerana terdapat ramai orang yang beriman dengan Rasulullah SAW pada masa itu. Tidak pernah datang bertemu dengan baginda SAW, lebih-lebih lagi menyertai jihad bersama Nabi SAW. Ada Islam tak sertai jihad bersama Nabi. Terutama ada jauh-jauh lah. Ataupun mereka ni berada di Mekah, kalau ada Islam pun tak boleh keluar. Kalau ada Islam pun duduk bersama tentera kafir pun ada dah. Kerana dia tidak berhijrah bersama Nabi SAW. Dah. Adakah dia dosa? Setengah kata dosa gitulah. Kalau kecuali dia tak mampu dah. Sebagai contohnya, lihat saja kepada Uwais Al-Qarni radhiyallahu yang mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik tabi'in. Tapi kata tabi'in bukan sahabat Nabi dah. Dengan sebab-sebab tertentu dia tidaklah berkesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, berjihad bersama-sama Nabi, dan begitu juga untuk hadir belajar secara langsung dengan Nabi, tak ada laku dah. Begitu juga berlaku pada Raja Al-Najasyi dah. Raja Al-Najasyi pun tak sempat dah. Dia mati masa di mengatakan Nabi hidup lagi dah. Dia jaga Islam sana dah. Dan dia tak pergi ke Madinah untuk berjihad bersama Nabi dah. Kata gitulah hujah dia dah. Nabi Khadir dia tahulah ada sebab ke apa dah. Kalau ada sebab tu tak apa, tapi betul ada sebab masalah dia boleh jumpa orang pelik-pelik dah. Justru itu sebaik-baik anda yang dapat kami katakan ialah sesungguhnya Khadir AS telah datang secara senyap-senyap untuk belajar dengan Rasulullah SAW, kerana tidak ada suruhan daripada Allah SWT supaya dia datang secara terang-terangan. Disebabkan di sana ada suatu hikmah ketuhanan yang tertentu yang menghendakinya. Kena juga nak suruh kata boleh. Khadir jumpa Nabi juga senyap-senyap. Sedangkan hadis Nabi tak pernah cerita dah. Sahabat besar Nabi tak ada cerita dah. Berkenaan dengan hadirnya Khadir dalam peperangan, maka sungguhnya Ibnu Bashakwal dalam kitabnya Musghisna dah billah telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak bahawa dia pernah melihat Khadir hadir dalam salah satu peperangan. Dia kata tak, bukan Ibn Barak cerita, dia cerita Ibn Barak ni nampak Nabi Khadir. Rujuk Ruhul Ma'ani lah. Kenyataan Abdullah bin Mubarak ini jelas menunjukkan bahawa kadang-kadang Khadir juga hadir perang. Ya dah. Hadis Nabi tak cerita tiba-tiba orang sebut sakak berapa generasi lepas tu, berapa ratus tahun lepas Nabi wafat. Cerita je hadir perang. Masa Nabi
Oh lah kalau kira dah nak mati lolo dah. Pergi bandar tu dah. 318,000 tu. Kalau kapal tu pergi tak cukupnya. Nabi tak cerita langsung pasal Nabi Khadir dah. Cerita peperangan air pula ada dah. Berkenaan dengan sabda Nabi SAW dalam peperangan Badar yang berbunyi Allahumma inna tuhlak hadhil isabatu la tu'bad fil ard. Artinya wahai Tuhanku, jika golongan ini musnah dalam peperangan ini, nescaya kamu tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini. Maka ianya bermaksud kamu tidak akan lagi disembah secara terang-terangan dalam suasana kemenangan dan kekuatan umat ini. Tak begitulah maksud dia, takdir dia. Ianya bermaksud sedemikian kerana masih ramai mereka mukmin berada di Madinah pada masa itu dan di tempat-tempat lainnya yang tidak turut serta dalam peperangan Badar. Tak kata gitulah. Tapi kita kira ni. Apa kita tengok komentar ni. Gitulah kalau kira dah. Tapi kata kita, tapi kita kena faham lah. Main-main lah ada lagi Islam. Tapi kalau Nabi wafat kalau pergi tu Nabi meninggal mudah kafir nyek Madinah murtad semula apa tahu dah. Dah kalau kira-kira dah. Pasal tunggak baru siapa Madinah dah. Islam tidak bertapak maulid lagi. Tiba kalau Nabi meninggal logik juga lah jadi murtad mula orang lain lah. Gitu ceritanya dah. Tidak kat pakak pergi siapa mati berlaku tak meninggal seorang abuk dah. Jadi itulah kalau kira dah. Boleh. Tapi nak suruh kata boleh juga kemungkinan Khadir ni hidup lagi. Dia takwil lagi dah. Komentar lah. Tidak boleh dinafikan bahawa menyamakan Khadir dengan tindakan Uwais Qarni, Raja Najasyi dan mereka yang sepertinya, iaitu dari kalangan mereka yang punya sebab yang konkret, sebab yang kuat lah, untuk tidak dapat datang mengunjungi Rasulullah SAW dan berjihad bersama-sama dengan Nabi itu adalah suatu tidak tepat lah dan tidak adil, walaupun kita hukumkan tidaklah wajib ke atas Khadir datang menemui Rasulullah SAW. Kalau kita nak kata rupa nak Uwais Qarni ni dia dia tabi'in, dia bukan sahabat Saudi, dia masuk Islam lepas tu dah. Ataupun dia masuk Islam sebelum Nabi wafat pun dia tak ada jumpa Nabi dah. Jadi ada sebab lah. Bukan mereka awal lagi. Tidak wajib juga nak Uwais Qarni ni ada sebab dah. Dan dia pula muda pasal tu caw ke mak dia lagi dah. Uwais Qarni ni dia jadi keramat tu kerana dia taat pada bapak dia dah. Pada mak dia dah. Berkuat berbakti pada mak dia, jadi dia keramat. Siapakah mustajab doa dia, siapakah Nabi suruh Umar Al-Khattab minta doa daripada Uwais Al-Qarni lah. Itulah keramat dia dah. Apakah yang sepatutnya kita katakan terhadap mereka yang berpendapat bahawa Khadir walaupun pada zahirnya tidak mempunyai kuzuran? Khadir tak tahu dah uzur ke apa tak kira. Tidak wajib datang kepada Rasulullah. Macam mana kita nak kata dia tidak wajib datang kepada Rasulullah SAW dan bertemu dengannya pada malam Isra' Mi'raj? Sedangkan semua para Nabi dan Rasul-Rasul lain pada malam itu telah hadir menemui baginda sallallahu alaihi wasallam dan bersemayam bersama-sama dengannya. Dia ni kalau kita makhluk gaib juga lah, kita serupa Nabi lain dah. Nabi lain wafat dah. Mari itu ruh dia lah. Ruh Nabi-Nabi tu semaya bersama Nabi dah. Tak tahu dah ada jasad sekali lah. Tapi ruh secara umumnya Khadir kalau kita benda gaib juga sepatutnya Nabi cerita dalam hadis yang sahih yang sangat banyak terkenal dah. Ada banyak hadis Isra' Mi'raj ni. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu tu. Semua tu tak ada cerita pasal Nabi Khadir. Sahabat dah ada cerita Nabi jumpa pada malam Isra' Mi'raj dengan Nabi Khadir. Jika ada orang yang mendakwa sebab Khadir tidak hadir menemui Rasulullah SAW pada masa itu, malam Isra' Mi'raj tu, kerana kedudukan Khadir dengan baginda SAW adalah sama seperti kedudukannya dengan Nabi Musa AS, maka hendaklah orang itu perbaharui Islamnya semula. Iaitu siapa-siapa yang kata bahawa ilmu Nabi Khadir lebih banyak daripada ilmu Rasulullah atau beliau lebih mulia daripada baginda SAW, kafir dah. Tahap kafir tak boleh buat gurau main dah. Apa yang kata Nabi Khadir lebih alim daripada Nabi, kafir tu. Bukannya sesat ke apa, kafir tu. Bukan gurau berok dah. Nak pertahankan Nabi Khadir hidup ni, macam-macam alasan siapa tahap kafir bukan dia dah. Siapa akan anggap Khadir tu tok wali tahap tinggi lagi daripada Nabi dah. Hak Nabi ni peringkat rendah ke tak? Nak Isra' Mi'raj ni. Kafir tu dah. Nyata bahawa Khadir telah datang dan belajar dengan Rasulullah SAW secara rahsia adalah suatu dakwaan yang tidak berasas kepada dalil sama sekali. Tambah pula jika ianya memang benar-benar berlaku, sudah tentulah ianya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun berlakunya itu hanya sekali saja, mesti Nabi cerita dalam hadis yang sahih. Tetapi di manakah wujud dalil itu?
Kami juga tidak jelas apakah agaknya hikmah di sebalik mengapa ditegahnya Khidir daripada menemui Rasulullah sama ada sekali saja ataupun 2 kali. Sedangkan seperti malaikat Jibril AS, dia pernah juga datang menemui Rasulullah SAW dan sahabat baginda dengan rupa Dihyatul Kalbi walaupun hanya sekali. Sahabat pun malaikat Jibril pun berupa dengan Dihyah Al-Kalbi ni tak. Sahabat yang muka comel lah Dihyah ni. Sekali pun dia pernah jumpa jadi manusia dan orang lain boleh nampak. Bukan Nabi saja nampak, sahabat-sahabat lain nampak dah. Tiba-tiba hari ni tak ada. Sahabat lain pun tak nampak. Nabi pada cerita dah. Jika dikatakan sungguhnya dakwah bahawa dia datang secara senyap-senyap itu adalah andaian semata-mata, maka andaian seperti ini tidak perlu dilayan dan diberikan perhatian, melainkan ketika adanya darurah terpaksa nak terima dah. Jadi andaian mungkin mari. Kalau kita mungkin kalau benda tidaklah sampai darurat, tak percaya kafir kan, baik tak percaya dah. Benda ada mungkin ya, mungkin tidak, baik tak percaya lah, kecuali dalil dah. Tapi darurat seperti ini tak mungkin berlaku melainkan setelah dapat dipastikan kewujudan Khidir itu sendiri. Kerana darurat itu sendiri pun perlukan dalil. Darurat terpaksa tu kena ada dalil. Terpaksa lah darurat Khidir tak jumpa Nabi ke apa, darurat ke apa kena ada dalil dah. Kedok jumpa Nabi dah. Namun untuk mencari kewujudan dalil darurah itu di sisi kami samalah dengan mencari benarkah wujud dalil bahawa Khidir AS masih hidup lagi. Super dah. Nak cari dalil je ada ke masalah ke, ada masyarakat ke, sakit ke apa ke, tak boleh jumpa Nabi ni, berjuang bersama Nabi. Seperti mana wujudnya Khidir masih hidup atau tidak dah. Benda ni dalam laut kita kata tak tahu dah. Berkenaan dengan riwayat daripada Ibn Mubarak, maka kami tidak boleh menerima bahawa riwayat itu sahih, datang daripadanya sendiri. Ibn Mubarak ni ulama besar dan ulama hadis dan status akhlak juga lah. Ulama hadis kan. Dia orang cerita pasal dia sendiri. Bukan dia cerita, orang dia cerita, dia kata dah. Kerana apabila kamu sendiri mengamati lafaz-lafaz di sebalik kisah tersebut, nescaya kamu sendiri pun tidak dapat menerima dakwah kesahihannya. Nampak ayat belik ni dah. Macam cerita pengelipu lara, cerita dongeng dah. Orang yang berfikiran waras dah tentu tahu bahawa kehadiran Khidir pada hari Nabi bersabda kepada Sa'ad radhiyallahu yang berbunyi, "Kutebus diri kamu dengan ayahku dan ibuku. Kamu lepaskanlah busur panahmu itu." Adalah lebih penting daripada hadirnya dalam peperangan bersama-sama Ibn Mubarak. Jadi dikatakan Khidir ni dalam perang masa Ibn Mubarak. Ibn Mubarak ni zaman kedua dah Islam kuat, dah kerajaan Islam besar dah perang jihad untuk meluaskan dah kerajaan Islam ke gitulah, dah jaga sempadan gitu. Tiba-tiba masa suka yang paling suka sekali dah, hak paling kata hidup mati Islam ni, Sa'ad radhiyallahu dah kata ke Nabi, dah kutebus diri kamu dengan ayahku dan ibuku, kamu lepaskan busur panahmu itu. Maksudnya nak cerita ni perjuangan Nabi hidup mati ni bersama sahabat Nabi Sa'ad radhiyallahu dah. Sahabat Ansar. Jadi ada benda tu sangat runcing lah. Hidup mati perjuangan Islam. Dah. Tiba-tiba tak mari masa Ibn Mubarak dah Islam ramai, dah baru mari dah. Pelik pula dah. Sementara andainya bahawa Khidir memang hadir dalam peperangan tapi tidak ada siapa yang dapat lihatnya adalah suatu andainya lebih mirip kepada satu khayalan semata-mata. Cerita dongeng dah. Cerita sufi, cerita banyak lah cerita-cerita dongeng dah. Cerita ngoyak kadang halusinasi dah. Dia ngoyak dia ni syok sangat cerita Nabi Khidir ni. Kadang terkhayal dah. Kalau kita sangka baik tu lah. Tidak kita kata tipu dah. Mengenai makna hadis yang mereka tafsirkan sebelum ini, maka harus bagi siapa pun mengatakan sesungguhnya penafsiran sedemikian jauh dari kebenaran. Kerana makna zahir hadis menunjukkan bahawa Tuhan langsung tidak akan disembah lagi selepas ini jika kumpulan Islam tentera Badar ini ditewaskan. Hadis tu tegas Nabi tak, kalau mati kalah lah tentera Badar ni, hari itu ditewaskan, tak ada orang yang akan sembah Allah SWT. Maksudnya syirik lah, semua akan jadi syirik. Bukanlah maksudnya Nabi mati tu Islam lain tempat lain tak ada. Ada pun tak boleh tahan lah. Punca kekuatan Islam pada Nabi dan sahabat besar ni tiba-tiba mati hak ni lah. Kalah hak ni lah. Nak lain kat terak habis lah, nak bunuh kapok-kapok. Sedap bunuh kau kafir lah. Gitu lah cerita dia. Jadi walaupun tak bunuh lalu, bunuh lepas ni lah. Jadi Nabi Khidir duduk mana lah?
Ianya bermaksud apabila tentera Badar dibinasakan di saat Islam masih lemah, sudah pastilah mereka yang masih ada akan menjadi murtad. Sehinggalah pada akhirnya tidak ada seorang pun manusia yang beriman kepada Allah SWT lagi dan yang sanggup menyembahnya di muka bumi. Tak ada lah. Pakai tak ada lah, pakai hilang gitu lah istilahnya. Kalau Nabi meninggal dah. Kadang-kadang hadis ini tidak juga boleh diandaikan maknanya, iaitu wahai Tuhanku, jika dibinasakan kumpulan Islam ini sedangkan mereka merupakan tunjang kekuatan Islam, nescaya selepas ini orang kafir akan menguasai orang Islam yang lain dan membunuh kesemua mereka yang masih ada. Justru itu maka kamu tidak akan disembah lagi oleh siapapun dari kalangan manusia di atas muka bumi ini. Bukan tidak boleh dah, mana boleh dah, boleh diandaikan gini ya. Gitu maksudnya. Apa bubuh tidak tersilap tulis ni asal. Boleh diandaikan macam tu ya. Kalau tak sebab mati sini, lepas tu dibunuh pula hal lain, tak tinggal serabut dah. Ataupun dia paksa murtad gitulah. Yang ketujuh dah. Hujah perbincangan ketujuh. Mereka yang berpendapat Khadir masih hidup juga telah menjawab dalil yang diambil daripada firman Allah Taala. Surah Anbiya ayat 34 tu. Wa ma ja'alna li basyirin min qablikal khuld. Dan tidaklah kami jadikan. Artinya bukankah kami tidak menjadikan manusia sebelum kamu kekal hidup dah. Dengan bahawa maknanya ialah kekal abadi selama-lamanya. Maksudnya Nabi Khadir ni mati. Kok ngelah-ngelah dia kata dak. Kat kiamat esok. Dia tak rasanya siapa kiamat pun tak mati hak tu tak tadaknya. Manusia Khadir pun dah. Mereka hak pertahankan Khadir hidup dah. Para ulama yang berpendapat wujudnya Khadir sehingga ke hari ini bukannya menyatakan Khadir akan kekal hidup buat selama-lamanya. Dah kata gitulah. Bahkan ada di antara mereka yang berpendapat sesungguhnya dia lah akan memerangi Dajjal dan akan mati kerananya. Kata gitu. Tapi kita dengar cerita sebelum ni, dia tak mati dah. Dajjal tak boleh bunuh dah. Hak kita hak sahihnya Nabi Isa pun Dajjal dah. Gitulah dah. Ada di antara mereka orang yang berpendapat sungguhnya dia akan mati pada masa diangkatkan Al-Quran. Ada juga orang yang berpendapat sungguhnya dia akan mati pada akhir zaman. Gitulah. Kesimpulan yang masuk kekal dalam ayat ini tadi tidak akan lari daripada dua makna ini atau yang hampir dengan keduanya. Maksudnya lah mana pun tidak akan kekal, tidak sampai kiamat lah mana kan mati juga lah mana pun. Rujuk Ruhul Ma'ani jilid 15 muka surat 304, Kashfuz Dhunun karangan Haji Khalifah jilid 2 muka surat 1125, Ruhul Bayan jilid 2 muka surat 499. Komentar. Sesungguhnya kekal dalam ayat itu bermakna kekal panjangnya masa, bukan kekal sampai kiamat lah. Bukan dengan makna kekal untuk selama-lamanya, dan makna ini mendapati makna zahir firman Allah Ta'ala berbunyi Surah An-Nisa ayat 7 dan surah 2, surah At-Talaq ayat 11 dan surah Al-Bayyinah ayat 8. Khalidina fiha abada. Artinya mereka kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Itu kekal berpanjangan masa. Seorang pakar bahasa Arab Ar-Raghib Asfahani berkata, setiap benda yang lambat mengalami proses perubahan atau lambat musnah, maka orang Arab, bangsa Arab akan menyifatnya sebagai kekal. Hidup lama ni bertahun apa baca kekal dah. Terus itulah orang Arab memberi nama kepada bukit sebagai Khawalid, yang bermaksudnya kekal. Bukit ni dia kukuh dah, tidak kena ribut, tidak berpindah dah. Kekal lah dah. Ini kerana lama masa kekalnya dan bukan kerana kekalnya buat selama-lamanya dah. Kata Imam Al-Alusi, kamu telah dapat menilai kekuatan jawapan balas terhadap makna lafaz kekal ini. Berkebetulan pula kekal panjang masa ini pernah terjadi kepada sebagian makhluk manusia seperti Nabi Nuh AS. Imam Al-Alusi kata dah. Habis kat tu dah. Dah mana pun kita kata Ibn Hazm Az-Zahiri telah membuat satu kritikan terhadap ahli sufi. Pertahankan kuat. Sikit lagi mana putus juga lah. Jadi ahli sufi lah yang pertahankan kuat Nabi Khadir ni hidup pahlawan ni. Dengan Ibn Hazm Az-Zahiri kritik dah. Dengan katanya sebahagian mereka mendakwa pernah bertemu Ilyas di sebuah suatu padang yang luas. Dan bertemu Khadir di lautan dan taman-taman. Sesungguhnya Khadir apabila disebutkan namanya, nescaya dia akan datang. Macam Rijalul Ghaib lah. Ahli Nawbah minta tolong. Marilah juga. Nescaya dia akan datang kepada orang yang menyebutnya. Ibn Hazm berkata lagi, kalau begitu apa agaknya tindakan Khadir jika namanya disebutkan di sebelah timur bumi?
Di barat, di utara, di selatan dah sekaligus dah. Dan pada 1000 tempat dalam saat yang sama. Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wal Nihal karangan Ibn Hazm. Jilid 4 muka 140. Jadi kalau lah orang pokok ni tasawuf sufi ni kata Nabi Khadir ni panggil, siapa dia panggil pergi dah. Tok wali ramai tok wali ni, tok guru tok wali kata tok Jahil pada yang amal zikir tertentu dah, selawat tertentu nah. Nabi Khadir, Nabi sendiri ko mari tiba-tiba mari dah. Kalau sejuta orang panggil dah, mari belaka sejuta. Ya ko Nabi Khadir dah, sejuta orang Nabi Khadir. Ataupun sebenarnya mari tu benda lain dah. Komentar, kami tidak pernah menemui perkataan ulama yang menyatakan bahawa Khadir akan hadir ketika namanya disebutkan. Kata tak ada. Boleh jadi ucapan ini datangnya daripada mulut orang-orang awam, tidak perlu diperbincangkan di sini. Kata gitulah. Tapi ada. Kita tak tahu ada dah. Nabi Khadirnya boleh jumpa mudah-mudahan. Yang 10, terdapat satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, aku suka kalau-kalau di saat itu Nabi Musa dapat bersabar. Sehinggalah Allah SWT akan mendedahkan kepada kita kisah mengenai mereka berdua lagi dah. Cerita panjang-panjang lagi, mungkin banyak pengajaran benda-benda pelik lagi. Nabi Khadir, pengalaman Nabi Khadir Nabi Musa yang kita boleh tupai dah. Hadis ini menjadi sebahagian di antara dalil mereka yang mengatakan bahawa Khadir sudahlah mati ketika ucapan ini dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Kerana seandainya Khadir masih hidup di zaman Rasulullah SAW, nescaya sebahagian daripada sahabat Rasulullah SAW yang ulung akan dapat bersahabat dengannya dan akan dapat melihat daripada Khadir peristiwa-peristiwa ganjil seperti mana yang pernah dilihat oleh Nabi Musa dahulu dah. Dah, kalau benda Khadir ni ada hidup lagi, tak nanti kau tu Nabi panggil selalu Nabi Khadir, marilah nak belajar ilmu dah. Tapi siapa yang kata Khadir lebih alim daripada Nabi Muhammad SAW, kapi lah tu dah. Dia cerita tu, kapi teguh. Kalau Nabi tak tahu cerita pelik dia, payah apa kalau Nabi Khadir hidup lagi dah. Terus tanya dia, Khadir mari nak cerita. Kalau gini-gini teramu sambung cerita sedap lagi. Hak tak ada Nabi Musa kan dah. Tu cerita hak ada Nabi Musa. Hak tak ada Nabi Musa kan. Tu cerita Nabi minta dia cerita boleh tak kali hidup lagi dah. Nabi kan manusia yang terbaik, bukan. Manusia yang paling alim, paling tahu dah, paling berilmu. Siapa yang kata Khadir lebih berilmu daripada Nabi, kafir tu. Komentar, persoalan ini telah dijawab oleh ulama yang berpendapat bahawa Khadir masih hidup dengan bahawa cita-cita Rasulullah SAW itu hanyalah terhadap peristiwa yang telah berlaku di antara Nabi Musa dan Khadir, di mana peristiwa seperti ini tidak akan berlaku kepada orang lainnya. Al-Isabah. Dia kata hak Nabi berangan-berangan ni nak tahu kisah Khadir ni, Musa dan Khadir lagi. Kisah Musa dan Khadir saja hak benda peliknya. Lepas kisah Musa dan Nabi Khadir tak pelik dah. Oh gitu ke dah? Oh kalau gitu tak ada faedah mana. No, hidup lah ni dah. Dia hanya pelik ni Khadir ni, kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir je pelik dah. Ilmu hebat dah. Lepas tu kan tak pelik lah dia. Gitu. Kalau tak ada gitu kan tak ada faedah dia cerita Nabi Khadir hidup lagi lah ni. Buat apa ni orang kapur dah. Seandainya Khadir yang ke-11 nak. Seandainya Khadir masih hidup, sudah pastilah dia juga boleh dilihat oleh orang ramai sebagaimana kebiasaan yang berlaku kepada semua manusia lainnya. Kalau kita andaikan Khadir terkeluar daripada adab kebiasaan tersebut, maka mestilah ianya dibuktikan dengan dalil yang sahih. Tetapi di manakah dalil itu? Rujuk Ruhul Ma'ani jilid ke-15 ni, muka surat 301 hingga 303. Komentarnya, hujah ini boleh ditolak dengan jawapan berikut, iaitu Khadir tidak dapat dilihat buat selama-lamanya kerana hikmah tertentu. Buah-buah hikmah ni banyak. Yang tersembunyi daripada pengetahuan kita, sebagaimana tersembunyi hikmah itu daripada pengetahuan Nabi Musa AS. Hikmah Nabi Musa tak tahu, kita pun tahu, dia kata gitu dah. Dan tidak pernah tahu tentang kewujudan Nabi Khadir kita dan ilmu yang dimilikinya sehinggalah ia diceritakan oleh Allah Ta'ala sendiri dah dalam Quran. Dia kata tolak gitulah, tak lemah tolak kita bagi kita dah. Yang ke-12 mereka yang berpendapat Khadir masih hidup telah menjawab dakwaan Khadir tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dengan anggapan bahawa kenyataan seperti itu hanya sekadar satu andaian semata-mata. Kerana dari mana mereka perhidali menafikan Khadir menyertai jihad dan lainnya. Ini begitu tu. Jadi kalau tak ada Nabi cerita, sahabat cerita, mutah mana dia tak pernah terlibat. Kita kata dan Nabi tak cerita, tak terlibat lah. Apa dia? Dia kata mutah mana pula dah. Nabi Khadir mesti dia ada Khadir lah. Main balik gitu kan. Dalam pada itu orang yang alim dengan ilmu laduni hanya menyibukkan dirinya dengan urusan yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala pada setiap tempat dan masa, iaitu dengan mengikuti kesesuaian urusan dan keadaan. Ilmu laduni pula bicara.
Dah. Urusan yang Allah ilham kepada dia, ikut sesuai keadaan lah. Komentar, orang yang berpendapat Khadir telah mati berhujah. Sesungguhnya penafian Khadir menghadiri peperangan itu adalah bersandar kepada tidak adanya dalil yang sahih Khadir menghadirinya. Nabi tak ada cerita, hadis Nabi, sahabat ada cerita. Dan kami sentiasa berpegang dengan pendapat ini sehingganya ada dalil. Boleh jadi dalilnya tidak akan ditemui sehinggalah kesan berlakunya kiamat sekalipun. Ikut dalil ni, kata Pahbil tu, tak ada tak. Pas kiamat pun tak akan ada dalil kecuali hadis palsu rekod dah. Memang tak jumpa hadis cerita Nabi Khadir tolong Nabi tolong berjumpa Nabi Khadir yang sahih dah. Sahabat cerita jumpa Nabi Khadir tak ada dah. Yang ke-13. Komentar 13. Sebagai ulama yang berpendapat Khadir masih hidup berhujah, cukuplah untuk memastikan kewujudan Khadir berlakunya ijma' para ulama yang ulung dan jumhur ulama terkemuka di atas kewujudannya. Ijma' ini telah dinukilkan periwayatannya oleh Ibn Salah, Imam Nawawi dan para ulama lainnya dari kalangan ulama paling agung dan terulung. Dia kata ijma' nana. Lepas ada kata jumhur ni. Okey, komentar. Kenyataan berlakunya ijma' para ulama yang terkemuka di atas wujudnya Khadir sehingga sekarang ini tidaklah dapat diterima kerana sesungguhnya Syekh Sadruddin Ishaq dalam kitabnya Tafsirah Al-Mubtadi wa Tazkirah Al-Muntaha, lihat Kashful Zunan jilid 1 muka surat 337, telah merayakan suatu pendapat yang mengatakan bahawa kewujudan Khadir AS hanyalah dalam bentuk alam model, alam yang untuk jadikan perbandingan dan bukannya dalam bentuk alam realiti dah. Ni alam apa kan? Alam misal lah panggil, alam misal dah. Model ni alam misal. Alam misal ni macam alam mimpi dah. Pula dah. Jadi alam mimpi dah. Dah. Sebagaimana Abdul Razak Al-Kashi dah. Beliau ialah Abdul Razak Ahmad bin Abil Ghanaim Al-Kashi Al-Sufi, wafat pada tahun 737 Hijrah. 730 Hijrah, setengah mengatakan pada tahun 735 Hijrah dia wafat. Lihat Hadiyatul Arifin jilid 1 muka surat 507. Sebagaimana Abdul Razak Al-Kashi telah berpendapat bahawa Khadir merupakan simbol bagi keluasan rahmat oleh Allah SWT, sementara Nabi Ilyas pula merupakan simbol kepada penahanan rahmat Allah SWT. Gitu pula tu. Khadir luah rahmat, Nabi Ilyas tahir rahmat. Sebagai ulama pula berpendapat diri Khadir merupakan bayangan kepada darjat yang dicapai oleh sebahagian para solihin. Bayangnya saja, bukan benda wujud dah. Bayangnya dah. Dalam bentuk ciri-ciri yang dimiliki oleh Khadir yang wujud pada masa Nabi Musa AS. Bayangnya pula nak jadi tafsir batiniah ni tak. Pengarang kitab Tafsir Ruhul Bayan juga telah menukilkan suatu pendapat Imam Al-Qashani. Beliau ialah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Al-Qashani bermazhab Zahiri. Wafat pada tahun 280 Hijrah. Di antara kitab karangannya ialah Usul Fityah. Saya lihat Hadiyatul Arifin jilid 6 muka surat 20. Jadi suatu pendapat Imam Qashani yang menyatakan sesungguhnya Khadir merupakan simbol bagi keluasan rahmat Allah SWT sahaja. Manakala Nabi Ilyas merupakan simbol untuk sebaliknya. Pula dah. Ini nak bunyi set batiniah ni tak. Habis karo nak jadi simbol-simbol tak. Neraka ni apa? Azab dalam hazab hati saja dah. Syurga tu nikmat saja. Nikmat dalam hati saja akan jadi gitu lah nak. Batiniah. Ya ada lah usul-usul gitu dalam tasawuf ni nak. Adapun seandainya bahawa Khadir adalah seorang insan yang terus kekal hidup bermula daripada zaman Nabi Musa AS sehinggalah ke zaman sekarang, ataupun dia hanya suatu model atau misal, alam misal untuk perbandingan kerohanian semata-mata yang akan menzahirkan rupanya bagi siapa yang ingin dibimbingnya. Masa orang nok dia je baru dia tibik bimbing keluar dah. Maka semua ini tidak dapat aku pastikan dah. Syekh Ramadan Yusuf, Syekh Muhammad Khair Ramadan Yusuf tak boleh pastikan. Kau siapa dia? Bukan Ruhul Bayan itu dah. Syekh Gan ni lah. Al-Alusi ke mana? Pengarang kitab tafsir. Kita tidak dapat pastikan. Syekh Muhammad Abdul Mawahib Syazili telah menyebutkan pendapat sebahagian mereka yang arifin. Sesungguhnya Khadir ialah simbol bagi suatu darjat kedudukan dan bukannya seorang insan dalam bentuk realiti. Macam tak wujud lah. Bukan ada dah. Simbol je dah. Simbol saja dah. Syekh Ali bin Muhammad wafat dah. Saya tasawuf juga nak kuat-kuat pertahankan Nabi Khadir hidup lagi dah. Tapi kecek gitu pula dah. Syekh Ali bin Muhammad wafat berkata Khadir ialah simbol pengenalan kepribadiannya.
Nak kenal peribadi. Katanya lagi setiap wali itu secara simboliknya adalah seolah-olah Khadir yang digambarkannya melalui ruh kewaliannya. Ruh pula dah. Alam rohana. Rujuk Tabaqat Al-Qura karangan Sya'rani jilid 2 muka surat 26 hingga 31. Dengan adanya pendapat-pendapat ini maka kewujudan Khadir bukan lagi diijma'kan dah. Kita tak tahu sendiri saat ni banyak sebut ni. Seolah-olah dia cerita ni Khadir ni bukanlah hidup macam biasa ada roh dah. Andainya bahawa pendapat-pendapat seperti ini tidak diterima di sisi ulama muhaqqiqin, juga tidak dapat mewujudkan ijma' di kalangan ulama. Nah, mana pun tak akan jadi ijma' lah. Dia jadi gitu dah. Sementara ijma' jumhur ulama mengenai kewujudannya sebagaimana dinukil kat Imam Ibn Salah dan Imam Nawawi bolehlah diterima dah. Imam Nawawi dengan Ibn Salah ni kata majoriti lah, jumhur. Kita kata ijma'. Tetapi ijma' seperti ini bukanlah ijma' jumhur ulama itu. Seperti ini bukanlah merupakan satu ijma' yang boleh dijadikan hujah. Salah satu daripada dalil syarak. Ijma' hak dipertahan Al-Quran sunnah ijma' qiyas tu bukan ijma' ni lah. Ijma' dalam hukum ni. Bukan dalil syarak. Golongan pembangkang pada masalah ini, masalah kewujudan Nabi Khadir tidaklah mengakui ijma' jumhur ulama ni dah. Justru itu ataupun ijma' sukuti dah. Justru itu bagaimanakah caranya dapat dipastikan kewujudannya dengan dalil yang jelas, yang sahih, yang sharih. Boleh jadi juga pihak pembangkang juga tidak mengakui ijma' para syekh tak guru tasawuf ni, sufi dah, sebagai satu ijma' yang telah menjadi salah satu dalil syarak. Ruhul Ma'ani. Ibn Hajar berkata tidak boleh dikatakan bahawa difahamkan daripada banyaknya riwayat hadis ini telah berlaku perkhabaran mutawatir maknawi dah. Tak boleh macam hadis kan. Hadis ni ada mutawatir maknawi, contohnya Dajjal dah, Nabi Isa tu. Tu dalam Quran sebut dah. Kalau Nabi Dajjal ko dapat dia ada jasas aku gapo ni. Benda ni tak sampai tahap mutawatir lafzi. Kalau nak bicara pun mutawatir maknawi lah ni. Kerana mutawatirnya suatu perkhabaran itu tidak disyaratkan kesemua perawinya boleh dipercayai dan bersifat adil. Jadi riwayat. Tetapi atas pegangannya ialah hadis ini telah diriwayatkan suatu jumlah perawi yang ramai yang ada-adanya mustahil mereka bermuafakat untuk mengadakan pembohongan dalam perkhabaran mereka. Jika lafaznya sama maka jadilah perkhabaran itu mutawatir lafzi, dan jika lafaznya berbeza-beza tapi sama dari segi maknanya maka inilah dinamakan mutawatir maknawi lah. Riwayat-riwayat ini semuanya memberi satu makna, iaitu Nabi Khadir AS masih hidup. Tetapi daripada riwayat memuktamadkan hidupnya Khadir ini, ada satu pendapat dari kalangan mereka juga yang mengatakan sesungguhnya untuk setiap zaman itu ada Khadir, dan dialah yang menjadi ketua para wali. Macam kita tasawuf dah. Jadi setiap zaman itu ada Khadir sama dia. Khadir lain pula. Khadir lain pula setiap zaman dah. Setiap kali mati ketua itu, Khadir yang ketua tu mati, maka dia akan diganti pula dengan ketua yang lain, Khadir yang lain. Begitulah seterusnya, dan semua ketua-ketua ini dinamakan sebagai Khadir. Semua ketua-ketua wali ni panggil Khadir dah. Nampak ada? Dia akan jadi macam itulah cerita-cerita Power Rangers ke apa? Bukan Power Rangers. Cerita pasal dewa Yunani gitu. Dia akan jadi macam ada ketua dah. Ketua dewa dah. Untuk mengatur urusan dunia ni. So Allah Tuhan ni tak kerja ke apa padanya, diserahkan, diberi mandat seluruhnya kepada para wali. Ini adalah satu pendapat turun-temurun yang dibawa oleh suatu puak dari kalangan ahli sufi, dengan tidak ada seorang pun daripada mereka yang mengingkarinya. Masalah ni cerita gini. Dari kitab-kitab sufi, kitab besar sufi, tak ada orang yang ingkar. Daripada itu pendapat ini tidak memuktamadkan bahawa Khadir yang menjadi ketua itu ialah Khadir bersama Nabi Musa. Pula dah. Mungkin Khadir jadi ketua wali ini bukan Khadir zaman Nabi Musa dah. Bahkan dia ialah Khadir pada masa itu saja. Khadir. Pendapat ini secara tidak langsung menjadikan satu pendapat yang kuat, kerana berlaku pula perselisihan pendapat di kalangan mereka tentang personaliti Khadir itu sendiri. Ada di kalangan mereka yang berpendapat bahawa Khadir itu adalah seorang yang sudah tua. Ada yang mengatakan seorang dewasa, dan ada yang mengatakan dia seorang yang masih muda belia dah. Perselisihan seperti ini berlaku diandaikan berpunca daripada perubahan personaliti Khadir yang dilihat dan perubahan pemasanya. Allah. Kalau kita nak baca di kitab-kitab macam-macam. Ada jumpa muda, ada jumpa tua, bercanggut, putih, ada macam-macam Nabi Khadir jumpa dengan. Walaupun ramah cerita, lain-lain belakang Nabi Khadir ni. Rujuk Al-Isabah jilid 2 muka 118 hingga 119.
Berdasarkan kepada realiti perbincangan tadi, maka yang boleh jadikan pegangannya bersih daripada bercampur bau dengan keruh-keruh benda-benda keruh ni ialah kita mesti menjadikan pendalilan di dalam menentukan wujudnya Khadir, hidup dan matinya dan perkara yang berkaitan dengannya berdasarkan salah satu daripada sumber perundangan yang 4, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ruhul Ma'ani. Kita panjang-panjang pun kita selesai dengan kata ikut ni lah, ikut Al-Quran, hadis, Sunnah dan Ijma' lah. Apa-apa pula setakat ni kita bincang ni. Nak bincang lagi ke tak? So, 2 sekejap lagi lah. Perbahasan keempat, pandangan ulama lain dan riwayat-riwayat berkaitan dengannya. Pandangan Ibn Taymiyah. Suatu ketika untuk kali pertamanya Imam Ibn Taymiyah telah ditanya ke soalan mengenai Khadir dan Ilyas alaihissalam. Adakah kedua-duanya dipanjangkan umur sampai sekarang? Jawabnya, sungguhnya kedua mereka sekarang telah mati dan umur mereka tidaklah dipanjangkan. Mudah, pendek jawab Ibn Taymiyah ni. Imam Ibn Taymiyah juga telah ditanya sekali lagi untuk kali keduanya mengenai Khadir, iaitu adakah Khadir AS terus hidup sampai sekarang, dan jika dia hidup, maka apakah ulasan kamu terhadap suatu riwayat hadis daripada Rasulullah SAW yang berbunyi, jika Khadir masih hidup, sudah pasti dia akan datang menziarahiku. Adakah hadis ini sahih atau tidak? Jawabnya berkenaan dengan soalan sama, adakah Khadir masih hidup atau mati, maka jawapannya dia masih hidup sampai sekarang. Riwayat mana pula? Sementara hadis yang disebutkan tadi tidak mempunyai sanad dan tidak diketahui di manakah sanadnya sama sekali. Bahkan telah diriwayatkan suatu hadis dalam Musnad Imam Syafi'i dan lainnya, sesungguhnya Nabi Khadir telah datang menemui Nabi SAW. Musnad Imam Syafi'i kata gitu dah. Musnad Imam Syafi'i ini bukan Imam Syafi'i kumpul dah. Ulama India ke apa, dia kumpul dah. Dia katanya inilah hadis-hadis yang daripada Imam Syafi'i lah. Tapi dibahas kan, ada kata sahih, dhaif, macam-macam lah perbahasan ulama dah. Dan Musnad Imam Syafi'i ini bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kitab hadis dia tu lah, kitab al-umum tu penuh dengan hadis dia dah. Nah, justru itu siapa yang mengatakan bahawa Khadir tidak pernah menemui Nabi SAW, maka sungguhnya dia telah mengeluarkan satu pendapat yang dia sendiri tidak mengetahui mengenainya. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah, jilid 4 buku 137. Ada dua pendapat dalam kitab dia. Oleh sebab itu kitab ni kita tengok hujah je dah. Sekali dia kata gitu, sekali gini. Ni Ibn Taymiyah. Wallahu a'lam lah. Bercanggah betul lah dengan kita pendapat lain. Kita baca sebelum ni banyak dah Ibn Taymiyah sebut dah. Dia menafikan Khadir hidup. Tiba-tiba ada dalam kitab dia ni kata hidup lagi dah. Wallahu a'lam lah. Tak apalah. Pendapat ketiga dah. Sebagai ulama berpendapat sungguhnya Khadir sekalipun tidak ada bukti dia masih hidup pada hari ini, tetapi dia telah hidup pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pula dah. Kemudian mereka berkata sungguhnya tidak semestinya jika dia hidup pada zaman itu bahawa dia masih hidup sampai sekarang. Pendapat ini telah ditolak dengan hujah bahawa tidak ada bukti kukuh bahawa Khadir hidup pada zaman Rasulullah SAW, kerana semua riwayat memperkatakan tentangnya tidaklah sahih. Ruhul Ma'ani lah. Al-Hafiz Abul Qasim Suhaili dalam kitabnya At-Ta'rif wal-Ilam telah meriwayatkan satu kenyataan daripada Imam Bukhari dan gurunya Abu Bakar Ibn Arabi yang berbunyi, sesungguhnya Khadir, guru siapa dia ni? Guru Hafiz Abul Qasim As-Sahani ni, Abu Bakar Ibn Arabi dah. Gitulah. Bukan guru Imam Bukhari awal lagi dah. Dia kata apa dah? Sesungguhnya Khadir telah sempat bertemu dengan Rasulullah SAW tetapi mati selepasnya. Nah, ini adalah berdasarkan pada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berbunyi, ila mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala wajhil ardi al-yawma ahadun. Artinya sehingga kepada 100 tahun tidak akan kekal hidup seseorang pun yang berada di muka bumi ini. Akan datang takhrij hadis ini ketika perbahasan dari mereka berpendapat bahawa Khadir telah mati. Ibn Katsir telah mengulas hadis ini dengan berkata, penilaian perlu dibuat terlebih dahulu sama ada betul atau tidak pendapat ini datang daripada Imam Bukhari. Orang kata dah, Imam Bukhari sendiri tak ada kitab, tak ada dah. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 muka 303 benar. Kerana sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, semoga Allah SWT merahmati Nabi Musa. Kami sangat suka kalau-kalaulah dia mampu bersabar sehingga pada akhirnya dia dapat bercerita kepada kita tentang banyak lagi cerita luar biasa yang berlaku kepada keduanya dah. Kalau sabar kan boleh banyak tupai cerita-cerita menarik, pengajaran, ambil pengajaran.
Justru itu jika Khadir masih hidup, nescaya Rasulullah SAW tidak akan berangan-angan sedemikian lagi dah. Dan sudah pastilah baginda akan jemput Khadir datang kepadanya dengan segera untuk memperlihatkan kepadanya sebanyak mungkin peristiwa pelik itu dah. Ini pastinya akan menarik orang-orang kafir untuk beriman kepadanya, terutamanya para ahli kitab. Rujuk Fathul Bari jilid 6 muka surat 310. Dah. Pandangan ulama lain dan riwayat yang berkaitan dengannya telah diriwayatkan daripada Abu Ishaq Sa'labi, pendapatnya yang berbunyi, kesimpulan daripada segala pandangan dan pendapat, sesungguhnya Nabi Khadir masih hidup dan telah diperpanjang ke umurnya, tapi jasadnya tidak dapatlah dilihat oleh orang ramai. Gitu padanya Abu Ishaq Sa'labi, pendapat dia lah. Rujuk Ruhul Ma'ani dan Tahzib Asma'ullah. Boleh jadi ada orang bertanya mengenai hikmah mengapa di sana ada seorang Nabi yang terdinding daripada pandangan orang ramai, dan sejauh manakah kuatnya dalil daripada syarak yang menyokong kenyataan ini. Aku berpendapat, yang ni Muhammad Khair Ramadan Yusuf ni, pengarah kitab ni, bahawa pandangan yang dikemukakan oleh sang Nabi tidak ada dalilnya, melainkan hanyalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Munzir dan Ibn Abi Hatim daripada Abu Aliyah melalui rangkaian sanadnya kepada Hamad bin Zaid daripada Syu'aib bin Al-Habab. Katanya, Khadir adalah seorang hamba yang tidak dapat dilihat kecuali oleh mata yang diberikan keizinan oleh Allah SWT untuk melihatnya. Pada zaman Nabi Musa AS hanya ada seorang yang dapat melihatnya. Sekiranya orang ramai dapat melihatnya, nescaya mereka pastinya akan menghalang tindakan Khadir yang ingin menebuk kapal tersebut. Begitu juga ketika dia ingin membunuh budak tersebut. Hanya kata gitu, hujah gitu. Bukan dia saja Nabi Khadir nampak ni, orang lain kan nak tupai kapal dia tu, binaik tu. Kenal dia kenali dah. Al-Imam Al-Alusi telah mengemukakan hadis ini ketika menyebut kisah Nabi Musa daripada Khadir, dan kemudiannya berkata ketika mengulas hadis ini tidak marfu', tidak sampai kepada Nabi lah. Hanya Allah SWT sahaja yang lebih mengetahui tentang kesahihan hadis ini. Rujuk Ruhul Ma'ani jilid 15 muka surat 337. Selihat hadis ini dalam tafsir Qurtubi yang juga menyebutkan bahawa setelah semua penumpang keluar daripada kapal menuju ke pulau, Khadir yang turun paling akhir telah menebuk kapal tersebut. Ada ulama lain yang mengulas lain daripada ini. Macam-macam lah. Ditebuk masa mana dah. Dia turun bawa tebuk dah macam-macam dah. Bahkan disebutkan dalam hadis seperti yang terdapat dalam Sahih Muslim, sesungguhnya orang-orang yang menaiki kapal mengenali Khadir. Jelas ni dari hadis Sahih Muslim, kenal dari Quran pada. Justru itu mereka telah menumpangkan Khadir menaiki kapal itu dengan tanpa mengambil upah, kerana kenal berlaku Nabi Khadir. Syarah Sahih Muslim, bukan tak kenal dah. Bukan tak nampak, akan nampak berlaku dah. Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini dalam ayat Quran bahawa mereka berdua meminta makanan daripada penduduk kampung. Bagaimanakah boleh dikatakan betul perkhabaran itu sedangkan dia menyalahi hadis dalam kitab Sahih mengatakan bahawa Khadir boleh dilihat oleh orang ramai? Ada, dia minta makan negan, kata tak nampak dah. Dia minta dah makan ni, tahu kapal tak boleh makan, tak sebagai tetamu dah. Sebagai ulama lain pula telah mengemukakan hujah ke atas pendapat orang yang mendakwa bahawa Khadir masih hidup dengan katanya, sekiranya Khadir itu masih ada, pasti dia dilihat oleh orang ramai. Sebagaimana manusia-manusia lain, pendapat bahawa dia tidak dapat dilihat sebagaimana manusia biasa tidak dapat diterima. Melainkan setelah dikemukakan dalilnya sahih dan sharih. Tetapi di manakah dalil itu? Perhatikanlah. Ruhul Ma'ni jilid 15 muka surat 323. Ibn Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahawa Imam Al-Nawawi dan ulama-ulama lain menceritakan bahawa Khadir kekal hidup sehinggalah ke hari ini. Kemudian tentang hidupnya sehingga ke hari ini kiamat, ulama telah bersisih mengenainya kepada dua pendapat. Imam Nawawi dan Ibn Salah telah menyokong pendapat yang mengatakan bahawa dia akan hidup hingga ke hari kiamat. Sebagai dalilnya mereka telah menyebutkan beberapa cerita dan perkhabaran daripada salafus salih dan mereka-mereka lainnya. Cerita orang jumpa dengan Nabi. Ulama-ulama mazhab Syafi'i pun dah dia terpengaruh tasawuf ke apa, memang dia cerita nak jumpa Nabi Khadir. Ulama-ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i sendiri dah. Ada juga setengah cerita yang telah disebutkan dalam setengah hadis, tetapi semuanya tidaklah sahih, dan yang paling masyhurnya adalah hadis ta'ziyah, tetapi sanadnya juga adalah dhaif. Ada rujuk tafsir Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir juga telah memberikan ulasannya dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah selepas dikemukakan beberapa riwayat yang menyebutkan bahawa Khadir bertemu dengan manusia dengan katanya. Sesungguhnya riwayat-riwayat dan cerita-cerita menjadi pegangan kepada orang yang berpendapat bahawa Khadir masih hidup hingga ke hari ini, sedangkan semua hadis-hadis yang dikatakan marfu' itu adalah sangat-sangat lemah sekali, yang tidak boleh dijadikan hujah dalam agama sama sekali. Semua cerita-cerita ini kebanyakannya tidak terlepas daripada lemah dari segi sanadnya. Rujuk Al-Bidayah wan Nihayah
Ibn Katsir jilid 1 muka surat 334. Cerita jumpa Nabi Khadir ni. Nabi Khadir jumpa dengan manusia ni banyak cerita, tapi banyak pun nak kata mutawatir maknawi pun payah, sebabnya lemah, sangat lemah dia. Syekh Muhammad Sayyid Ad-Darwish berkata tidak ada satu pun hadis yang boleh dijadikan pegangan bagi menyokong pendapat yang mengatakan bahawa Khadir masih hidup. Asnal Matalib fi Ahadits Mukhtalifah Al-Maratib halaman 296. Ibn Katsir berkata As-Suhaili menyokong pendapat Khadir masih hidup. Suhaili ni fi syarah. Dah lama zaman bila dah. Tak silap saya syarah juga pada kitab Ibn Hisham tu dah. Tak apalah, Ibn Ishaq. Tak apalah dia. Suhaili menyokong pendapat Khadir masih hidup, dan pendapat ini telah diambilnya daripada kebanyakan ulama lah. Kata As-Suhaili, ada pun pertemuannya dengan Nabi SAW dan ucapan ta'ziahnya kepada ahli keluarga Nabi SAW, maka semuanya itu telah diriwayatkan daripada sanad-sanad yang sahih. Dia kata sanad sahih pula dah. Setelah itu Imam Suhaili pun menyebutkan beberapa riwayat hadis yang telah kami hukumkannya sebagai lemah dengan tanpa beliau mendatangkan sanadnya. Imam Suhaili kata hadis itu sahih, tapi sanad tak bawa. Ibn Katsir bawa sanad, ada perawi-perawi lemah. Jadi nak pakai hak mana gitulah tak. Wallahu a'lam. Rujuk Bidayah wa Nihayah jilid 1 muka surat 336 hingga 337. Ibn Katsir juga berkata, Syekh Abu Farash Ibn Jauzi rahmatullah alaih dalam kitabnya Ujalatul Muntazir fi Syarhi Hali Al-Khidir telah menyanggah hadis-hadis marfu' yang sampai kepada Nabi lah, sanad perawi itu dah, yang berkaitan dengan permasalahan ini dengan menyatakan bahawa kesemua hadis-hadis itu adalah hadis rekaan semata-mata. Ibn Jauzi kata hadis palsu tu, rekaan lah. Dia juga menghukumkan bahawa sanad-sanad bagi riwayat-riwayat datang daripada sahabat, tabi'in dan orang selepas mereka adalah lemah, dengan menerangkan sebab-sebab lemahnya dan perawinya yang tidak dikenali, majhul. Dia telah memberikan suatu kritikan dan komentar yang sangat baik ketika mengulas semua riwayat-riwayat ini. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 muka surat 334. Kenyataan bahawa Khadir telah mati juga telah didalilkan dengan suatu hadis yang telah tersebar luas di kalangan umum yang berbunyi, rahimallahu akhir al-Khidr law kana hayyan lazarani. Artinya semoga Allah merahmati saudaraku Khadir, jika dia masih hidup nescaya dia akan menziarahiku. Dan dalam suatu riwayat lain berbunyi, sekiranya Khadir masih hidup nescaya dia akan menziarahi aku. Namun begitu, menurut riwayat pertama, Ibn Hajar berkata sesungguhnya hadis ini tidaklah sabit dan tidak dapat dipastikan kewujudannya. Mungkin ada palsu lah. Rujuk Asnal Matalib fi Ahadits Mukhtalifah Al-Maratib halaman 114. Menurut riwayat kedua pula, para hufaz dari kalangan ulama hadis berkata sesungguhnya hadis ini palsu dan tidak bersanad sama sekali dah. Rujuk Al-Hazar fi Amr Al-Khadir bagi Al-Mula Al-Qari halaman 130, Majmu' Fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah jilid 4 muka 337, Asnal Matalib fi Ahadits Al-Mukhtalifah Al-Maratib halaman 297. Sekiranya sah hadis ini sudah pasti dah tidak akan berlaku perdebatan di kalangan ulama sama sekali mengenai hidupnya atau matinya Khadir AS. Ibn Asakir meriwayatkan daripada sanad Al-Darqutni bahawa Ibn Abbas berkata Khadir adalah anak kandung Nabi Adam dan ditangguhkan ajal kematiannya sehinggalah dia dapat mendustakan Dajjal. Pelak dah dia. Anak kandung Nabi Adam tu kata. Ibn Katsir mengulas dan katanya ini adalah hadis munqati' lagi gharib. Dah. Bukan ada kitab akan berlaku dah. Putus gelar ada hadis nak sampai ke Nabi. Pelik pula dah. Rujuk Bidayah wa Nihayah jilid 1 muka surat 336. Pengarang kitab Asnal Matalib berkata tidak ada bukti-bukti daripada sunnah yang menunjukkan bahawa Khadir masih hidup atau telah mati. Dan tidak ada juga sumber lain yang sahih yang menunjukkan bahawa dia hidup. Ini Ibn Hajar. Begitu juga tidak sahih riwayat menyebutkan tentang pertemuannya dengan Nabi Ilyas pada setiap tahun. Dan pertemuan itu juga tidak boleh dijadikan hujah bahawa Nabi Ilyas juga masih hidup. Berkebetulannya tidak ada seorang pun dari kalangan ulama Islam yang berhujah dengan cara tersebut bagi menunjukkan bahawa Nabi Ilyas masih hidup. Tak ada ulama kata hujah dengan benda itu, kata Nabi Ilyas hidup. Dia cara Nabi Khadir yang hidup ni nak. Rujuk Asnal Matalib fi Ahadits Mukhtalifah Al-Maratib halaman 114. Ibn Qayyim rahimahullah berkata sebuah hadis yang berkata tentang Khadir dan hidupnya adalah dusta sama sekali. Tidak ada satu pun hadis sahih yang menunjukkan bahawa dia masih hidup. Di antaranya seperti hadis sesungguhnya Rasulullah SAW berada di masjid. Tiba-tiba baginda mendengar suara percakapan di belakangnya, lalu beberapa orang sahabat telah bergegas pergi untuk melihatnya. Tiba-tiba dia ialah Khadir AS. Seperti juga jalan hadis, Khadir dan Ilyas berjumpa setiap tahun.
Dan hadis Jibril, Mikail dan Khadir bertemu di Arafah. Ini adalah hadis rekaan yang panjang. Rujuk Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif halaman 7. Kesimpulannya, semua hadis yang menyatakan tentang hidup dan matinya adalah tidak sahih. Rujuk Asnal Matalib fi hadis mukhtalifah Al-Maratib halaman 297. Tak apalah sekat tu dah. Kalau kita tengok banyak perbahasan tu, nak sedap mana? Sedap mana? Sedap bagi saya, sedap kata mati dah dah. Dah. Walaupun ramai juga ulama, tapi biasanya ulama tu terpengaruh dengan cerita-cerita ke dah. Imam Nawawi tu kita kata tak boleh hebat lah. Dia sendiri tak jumpa Nabi Khadir dah. Dia lebih hebat daripada ashab Syafi'i yang lain dah, ulama-ulama Syafi'i lain dah. Pasal dia tunggak mazhab dah. Dia sendiri tak cerita orang lain cerita ke dia dah. Ataupun ulama-ulama lain cerita ke dia. Gitulah. Dia sendiri tak ada pengalaman berjumpa Nabi Khadir. Jadi benda-benda cerita ni banyak lah cerita ni. Orang cerita. Kadang dia halusinasi, kadang dia ni jin meja pun dia ngaku Nabi Khadir. Banyak kali lah kemungkinan yang berlaku menyebabkan kita tak boleh pegang kehidupan Nabi Khadir lagi hingga sekarang. Dan untuk mengelakkan satu zara'i kepada perkara-perkara khurafat lain bermarajalela dengan kepercayaan Nabi Khadir masa hidup. Banyak kali lah orang hidup berhujah dengan Nabi Khadir ni lah. Benda ni tahu mana ni. Sedangkan mudah saja jin berupa dengan seseorang dia mengaku Nabi Khadir. Itu sangat mudah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.